Dan tiba juga saatnya untuk kita ni secara virtual dalam bahan wawancara kita ni mengetahui ni satu program ya di mana bukannya program tetapi individu yang akan kita ni temu bualan ni melibatkan diri jua dalam aktiviti kesukarelawanan dan beliau juga merupakan para peserta ya daripada program eksekutif muda ni Danny. Betul. Jadi kita akan bersama beliau sebentar saja lagi. Yang akan bersama dengan kita ialah Abdul Hafiz bin Haji Kasim. Jadi kita sapa narasumber kita pada pagi ini bersama dengan Hafiz. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi boleh mendengarkan siaran kita ya, suara kita dengan jelas pada pagi ini ya. Boleh jelas. Baik. Okey, untuk sebagai mukadimah Hafiz, mungkin kita boleh berikan kesempatan untuk Hafiz untuk memperkenalkan diri Hafiz dulu kepada penonton Rampai Pagi pada pagi ini. Silakan Hafiz. Okey, terima kasih. Untuk perkenalkan diri, nama saya Abdul Hafiz bin Haji Kasim, seorang pegawai pelajaran dari di bawah Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama, dan juga peserta program eksekutif muda yang kelima, YEP 5, dan pada yang sama juga sukarelawan di pusat NIC Tutong. Jadi Hafiz, saya sebenarnya Sarina, kita ni amat tertarik sebenarnya apabila mengetahui Hafiz juga adalah merupakan seorang sukarelawan menyumbang tenaga membantu petugas Barisan Harapan. Jadi kalau boleh Hafiz kongsikan kepada penonton Rampai Pagi pada hari ini apakah sebenarnya tugas-tugas yang telah diberikan kepada Hafiz sebagai seorang sukarelawan di dalam membantu petugas-petugas di mana tempat Hafiz ditempatkan pada waktu ini. Alhamdulillah, jadinya saya ditempatkan di pusat NIC Tutong di bahagian Health and Emergency Operations Center. Jadi bukan yang berdepanan dengan pesakit-pesakit secara langsung lah. Tapi tugas-tugasan saya kebanyakannya adalah dari segi pengurusan data mengenai dengan pesakit-pesakit di pusat NIC Tutong dan kemudiannya juga saya bekerjasama dengan kumpulan saya juga bekerjasama dengan doktor-doktor, konsultan, petugas-petugas yang berada di sana dari segi penyelarasan pergerakan pesakit-pesakit ini keluar daripada NIC Tutong dan akhir sekali pada akhir hari kami akan menyediakan ringkasan apa yang berlaku pada hari itu. Contohnya berapa pesakit-pesakit yang telah dibenarkan keluar daripada NIC Tutong kepada pihak-pihak yang tertentu. Secara mudahnya itulah tugas-tugasan kami itu untuk memudahkan untuk menambah baik lagi efisiensi kerja-kerja bagi petugas-petugas di sana. Lebih ditempatkan ataupun dideploy di bahagian pangkalan data para pesakit yang ditempatkan di National Isolation Center ni dan bagi Hafiz sendiri pada 29 September baru-baru ini merupakan sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-28 tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi dengan temanya Perkhidmatan Awam Berintegriti dan Berinovasi Pemangkin Pembangunan Negara. Dan bagi Hafiz sendirilah macam mana perkhidmatan awam ini dapat terus memberi perkhidmatan yang terbaik dalam keadaan situasi kita ni yang tani ada sekarang. Apa yang sudah diperkatakan ni norma baharu. Tapi kita bersyukur kerana adanya kepesatan teknologi tani dapat masih menguruskan tugasan dan juga tanggungjawab khususnya dalam urus takbir pengurusan sistem kerajaan kita ni. Bagaimana pandangan Hafiz? Alhamdulillah, jadinya pada pandangan saya untuk perkhidmatan awam terus memberikan perkhidmatan yang terbaik, antara sifat yang paling penting yang perlu ada di dalam sesebuah organisasi dan juga individu-individu adalah sifat untuk kebolehan untuk menyesuaikan diri ataupun adaptability, dan juga sifat flexibility dan kebolehan untuk terus bertahan ataupun resilience. Kerana dengan ketiga-tigaan ini, saya percaya tidak kira apa jua keadaan yang mencabar dan juga yang akan datang pada masa akan datang, masa hadapan nanti, insya-Allah
perkhidmatan awam dapat terus memberikan perkhidmatan yang terbaik juga. Dan akhir sekali untuk terus banyakkan berdoa juga, kerana apa-apa yang datangnya daripada rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita ni boleh buat adalah untuk teruskan berusaha sebaik yang kita ni dapat, insya-Allah. Ya. Jadi Hafiz, sebenarnya kita amat bangga sekali apabila mengetahui Hafiz adalah merupakan salah seorang sukarelawan yang turut sama-sama membantu pada masa negara dalam keadaan yang sukar dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi pada pandangan Hafiz dan daripada Hafiz, pengalaman Hafiz sendiri, bagaimana penglibatan para belia barangkali dalam menjadi seorang sukarelawan ni Hafiz? Sila kongsikan Hafiz. Jadi dalam penglibatan belia dari segi sukarelawan, alhamdulillah semasa saya menjadi seorang sukarelawan pun memang nampaklah ramai juga belia yang menampilkan diri untuk menjadi sukarelawan. Yeah. Bukan saja di tempat saya di NSC Tongata, tapi juga di tempat-tempat yang lain seperti pusat penempatan di Mahat, di Ripas dan sebagainya. Jadi alhamdulillah nampaklah belia-belia negara Brunei Darussalam ini sedia berkhidmat, berbakti untuk negara, terutamanya untuk menghadapi wabak yang menimpa negara Brunei Darussalam pada masa kini. Dan kalau bagi Hafiz sendirilah, pandangan secara peribadi mungkin apa agaknya impak wabak ini kepada tata cara dan juga kaedah kita ni bekerja, sama ada di sektor perkhidmatan awam ataupun mungkin di sektor swasta, bagi pandangan Hafiz? Alhamdulillah, terima kasih soalannya juga. Tidak lagi dapat dinafikanlah betapa besarnya impak wabak ini dalam hidup kita ni semua, termasuk juga kaedah dan tata cara bekerja di sektor perkhidmatan awam inilah. Jadinya antara impak yang paling ketara juga yang timbul adalah keperluan untuk penggunaan teknologi digital ini yang semakin meningkat. Sebagai contoh, keperluan dari segi working from home, di mana sebelum ini tiada keperluan dan tiada kemudahan untuk itu berlaku. Jadi dengan teknologi digital dan dengan peningkatan penggunaan di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah warga-warga perkhidmatan awam pun semakin terbuka untuk menggunakan teknologi digital ini, dan dari sini terjadinya dapat working from home atau dapat meeting secara virtual saja, dapat berjumpa berdepanan dengan norma baharu ini terutamanya. Jadi secara amnya memang ada kebaikan, kemudahan yang timbul yang diberikan oleh peningkatan teknologi ini, dan juga ada juga yang kurang baik. Tetapi apa-apa jua ia tertakluklah kepada sesebuah organisasi dan juga individu masing-masing terhadap penggunaannya. Betul, mahu tidak mahu kita harus mendepani sebenarnya cabaran ini, dan begitu juga mahu tidak mahu kita ni harus melengkapkan dan memahirkan diri dalam penguasaan teknologi digital, kerana nyata dalam setiap urusan pekerjaan kita ni, hatta pengurusan kehidupan itu, teknologi digital ini yang mampu juga sekurang-kurangnya memberikan kemudahan ada kita ni Danny dan boleh bertanya juga sebagai salah seorang sukarelawan yang ditempatkan di HIOC ataupun Health Hospital Emergency Operation Center NIC Tutong, dalam seminggu jangka masa bekerja itu berapa kali selalunya kena deploy, dan untuk sekali shift berapa jam tu akan bertugas? Terima kasih soalannya. Jadi semasa saya menjadi seorang sukarelawan atau masa kini kami bekerja, saya dengan kumpulan saya berganti-ganti shiftnya. Sekali shift itu dalam 6 jam daripada pukul daripada shift pagi kah, petang kah. Jadinya bekerja dari pukul 8 pagi sehingga 2 petang, 2 petang hingga ke malam. Dan kemudiannya keesokan harinya diberikan masa rehat daripada sukarelawan. Jadi sematilah bagi petang dan kemudiannya berehat dan begitu. Baik.
Ya, Hafiz, saya ingin mengetahui juga Hafiz, mungkin boleh dikongsikan. Kalau ada orangnya, mesti ada pendorong, mesti ada apa tu, yang something yang memberi mempush dia, memberi dorongan, galakan. memberi galakan untuk menjadi seorang sukarelawan. Jadi kalau Hafiz sendiri, apa sebenarnya dorongan Hafiz? Ya. Jadi dorongan buat diri saya untuk menjadi seorang sukarelawan ini adalah keinginan untuk berkhidmat dan berbakti kepada negara Brunei Darussalam sebagaimana yang saya mampu. Jadi sebagai seorang belia mempunyai masa dan tenaga juga, alhamdulillah saya ada juga diberikan peluang untuk mendaftar sebagai sukarelawan. Jadi diambil peluang itu dan alhamdulillah bukan saya seorang saja, memang ramai belia-belia yang lain juga yang berkhidmat masa dan tenaga untuk menghadapi wabak ini. Jadi dari sana kemudian semasa menjadi seorang sukarelawan itu juga melihat bagaimana betapa keras petugas-petugas di sana bekerja di petang malam untuk membantu negara Brunei Darussalam ini. Di sana juga yang menjadikan satu dorongan buat diri saya untuk terus memberikan apa yang saya boleh, apa yang saya dapat dalam menolong negara Brunei Darussalam. Jadi Hafiz masih lagi diberikan penempatan untuk membantu di Hospital Emergency Operation Center Tutong pada masa ini. Macam mana? Pada masa ini masih juga masih diteruskanlah dengan sukarelawan saya. Menunggu dipanggil untuk dideploy kembali lah tu. semula bertugas. Menunggu diarahkan untuk dideploy ke sana lah tu. Menunggu giliran barangkali tu. Pada masa kini masih saya seorang sukarelawan di sana. Jadi ngam hari ini juga hari rehat lah, hari off daripada sukarelawan itu. Kerana bukan apa, ada juga pernah dinyatakan ataupun diajukan soalan dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara kita ni, di mana soalan tersebut ada turut menyentuhnya jika di musim COVID ini ada sebahagian non-essential workers, bukan artinya karyawan-karyawan itu tidak penting dalam organisasinya, tetapi mungkin kurang tanggungjawabnya tu untuk mereka melakukan tugasan secara fizikal di pejabat. Jadi non-essential workers ini dicadangkan untuk diterapkan ataupun diserapkan ke agensi-agensi yang memerlukan tenaga khususnya dalam isu menangani pandemik COVID. Jadi di sinilah kita lihat buktinya. Hafiz adalah salah seorang di antaranya, seorang pegawai pelajaran di Kementerian Hal Ehwal Agama yang juga mempunyai kesempatan untuk menjadi salah seorang sukarelawan Brunei dan dideploy bagi sama-sama membantu Kementerian Kesihatan menangani hal ehwal pesakit COVID. Tahniah kita ucapkan pada Hafiz. Dan Hafiz juga ada mengongsikan tadi Hafiz sesuatu yang amat saya tertarik dan penting juga untuk kita ni kongsikan, iaitu betapa Hafiz dapat melihat kebersungguhan yang kita ni punya petugas Barisan Hadapan ni bekerja keras. Jadi sebenarnya kita ni patut menghargai diorang punya effort, diorang punya pengorbanan masa dan tenaga. Mereka lah pejuang pada masa ni. Betul. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada seluruh petugas Barisan Hadapan. Tanpa bis kita, siapalah kita ni pun sama-samalah untuk melakukan tanggungjawab sosial kita ni dalam membantu kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19. Baik, untuk akhirnya juga barangkali ada kata-kata inspirasi, pemangkin semangat dan motivasi memandangkan Hafiz sendiri juga merupakan salah seorang tenaga sukarelawan yang indah secara langsung mengetahui data peribadi pesakit-pesakit COVID di negara kita ni. Jadi apa yang Hafiz boleh pelajari dengan situasi yang sudah beberapa ketika Hafiz lalui pada masa ni, dan nasihat kepada masyarakat Brunei untuk hashtag teranah di rumah dan hashtag ubaya-ubaya. Silakan Hafiz. Betul lah, terima kasih Jo. Jadinya semasa menjadi seorang sukarelawan itu memang exposed lah ke data-data maklumat mengenai pesakit-pesakit yang berada di sana. Jadi di sinilah pentingnya juga sifat integriti atau sifat untuk terus bekerja tu mempunyai amanah. Dan amanah itu perlulah dipikul dengan sebaik yang mungkin. Jadi dari sinilah juga pentingnya integriti itu. Dan kemudiannya nasihat untuk dari semasa wabak
penularan wabak ya di negara Brunei Darussalam. Jadi kita ni semua perlulah melaksanakan tanggungjawab kita ni. Mereka frontliners yang bertugas-bertugas di hadapan sentiasa bersungguh-sungguh berusaha untuk menghadapi, untuk mengawal penularan wabak di negara Brunei Darussalam ini. Jadi kita ni sebagai yang bukan frontliners pun perlu juga menjalankan tanggungjawab kita ni, iaitu untuk teranah di rumah, untuk menjaga SOP dengan norma baharu pada masa kini ini. Jadi semua pihak ada tanggungjawab tersendiri. Betul. Dan itulah tanggungjawab kita ni yang perlu kita ni laksanakan. Ya. Baik, apapun terima kasih kesempatan dan keluangan masa yang dibawakan untuk kita berinteraksi secara virtual di edisi Rampai Pagi hari ini, Hafiz, 1 Oktober 2021. Mudah-mudahan dengan pengalaman, kisah yang dikongsikan sebentar tadi akan dapat membuka mata kita ni, bukan mata fizikal saja tetapi mata hati kita ni, betapa kita ni benar-benar rindukan keamanan dan orang kelonggaran untuk kita ni bergerak seperti dahulu. Jadi di sini kita ni berjuang dulu untuk mendapatkan hasil apa yang kita impikan. Mudah-mudahan ada kesempatan tersebut. Dan sekali lagi Hafiz, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.